Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dalam slot Bahasa Melayu tahun 3, kelas PDPR bersama Cikgu Sabah. Hari ini kita masuk ke tema yang ketiga iaitu keselamatan. Unit 7, ya. Keselamatan di rumah. Kemahiran atau bidang yang akan kita beri penekanan pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Sila semak buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 pada halaman 41. SKP yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah 1.1.3 dalam kurungan 2 iaitu mendengar dan memberikan respon terhadap soalan bercapah. Objektif pelajaran pada hari ini, cikgu harapkan pada akhir sesi PDPR ini, murid-murid dapat mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bercapah. Sama juga dengan kriteria kejayaannya, ya. Baiklah, sekiranya murid-murid sudah bersedia, sila buka buku teks anda pada halaman 41. Kalau kamu perhatikan buku teks pada halaman 41, di sana terdapat satu poster. Ya, dalam poster itu terdapat gabungan gambar-gambar kecil. Ya, ada 1, 2, 3, 4 gambar kecil yang digabungkan menjadi poster dan diberi tajuk utamakan keselamatan. Baik, apa yang ingin cikgu sampaikan di sini ialah dalam poster ini, ya, sebenarnya dia ingin menceritakan tentang betapa pentingnya aspek mengutamakan keselamatan dalam segala bidang kehidupan. Baik untuk keselamatan harta benda, keselamatan diri, ataupun keselamatan orang di persekitaran. Tindakan-tindakan yang ditunjukkan di dalam gambar ini merupakan antara cara bagaimana kita dapat menjaga keselamatan diri, keluarga, harta benda dan sebagainya, ya, dalam kehidupan kita. Kita semak satu persatu poster ini supaya kita dapat bincangkan dengan lebih mendalam. Tapi ya, untuk sesi kali ini cikgu takkan dedahkan banyak maklumat. Apa yang cikgu nak untuk sesi kali ini ialah kamu mengemukakan hujah atau rasional mengenai tindakan. Sebenarnya tindakan yang dilakukan dalam poster tadi adalah tindakan sehari-hari yang kamu boleh fikirkan sebab musabab kenapa tindakan tersebut dilakukan. Kita semak gambar yang pertama. Baik, kalau awak boleh lihat di sini, ya, gambar di atas menunjukkan perbuatan memasang mangga pada pintu. Ini mangga dan ini pintu. Jadi, mangga ini dipasang ke pintu rumah ke, pintu bilik ke, tak kiralah pintu apapun. Apa yang awak perlu lakukan sekarang? Awak harus jawab soalan cikgu, soalan di bawah, ya. Pada pendapat kamu, mengapakah perbuatan tersebut dilakukan? Jadi, apa rasionalnya atau apa sebabnya kita perlu kunci atau kita perlu mangga pintu ke, pintu bilik ke, pintu rumah ke, pintu laci ke? Kenapa? Kenapa kita perlu berbuat demikian? Cikgu nak awak tulis rasional atau sebab musababnya di sini. Ya, tulis kita perlu berbuat demikian sebab apa. Okey? Untuk apa? Jadi awak akan jawab soalan ini dalam buku panjang awak. Ya, buku panjang awak. Yang kedua, kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar yang kedua. Baik, kita baca gambar ini. Gambar di atas menunjukkan aktiviti pembersihan tingkap
di bangunan yang tinggi oleh seorang pekerja pembersih bangunan. Baik, ini pekerja. Pekerja ini sedang membersihkan cermin ataupun tingkap di atas sebuah bangunan yang tinggi. Baik, dia gunakan alat yang khusus ya, sebab tinggi kan, tak bolehlah nak guna yang mudah-mudah, perlu kita titik beratkan keselamatan. Baik, pekerja tersebut telah mengamalkan beberapa ciri keselamatan. Maksudnya dia telah bersedia dengan segala aspek dan dengan segala pakaian dia untuk menjaga keselamatan diri. Baik, antara ciri-ciri keselamatan yang digunakan oleh pekerja tersebut ialah pemakaian topi keledah ni. Dia pakai topi keledah untuk jaga keselamatan dia. Yang pertama, dia pakai topi keledah. Yang kedua, dia memakai pakaian yang menutup seluruh badan dia. Awak dapat perhatikan sini, dia pakai pakaian yang lengkap. Ya. Bukan pakaian yang simple-simple atau yang bersahaja ya, sebab ini melibatkan aspek keselamatan diri. Kemudian kasut yang sesuai, dia pakai kasut kat sini. Dan akhir sekali dia pakai abah-abah keselamatan. Ini disebut abah-abah keselamatan ni, yang warna hitam ni, abah-abah keselamatan. Kalau awak nak lihat lebih dekat mengenai gambar abah-abah keselamatan ni, bentuk dia macam ni. Abah-abah keselamatan ni dipasang pada badan pekerja ni. Dia pasang macam ni, ikat di pinggang, kemudian dia ada guna pencangkuk kat sini untuk cangkukkan badan dia pada pelantar yang dia gunakan untuk menaiki bangunan ini. Dia ada gunakan satu alat dia kat sini. Alat ini dipanggil pelantar. Ya, pelantar untuk naik ke bangunan yang tinggi. Dan abah-abah keselamatan ni sebenarnya dia digunakan tali dan cangkuk ini untuk dicangkukkan pada pelantar keselamatan ini. Jadi sekarang ini bila dia gunakan tu, barulah dia boleh bekerja untuk bersihkan cermin-cermin pada bangunan. Untuk tugasan awak perlu fikirkan apa sebenarnya fungsi abah-abah keselamatan ni. Abah-abah keselamatan ni sebenarnya dipanggil safety harness. Ya. Jadi cikgu nak awak fikirkan sendiri, boleh bincang dengan keluarga apa sebenarnya fungsi abah-abah keselamatan ini dan apa kepentingan dia pada pekerja ni. Jadi awak perlu lengkapkan ruangan ini dengan alasan yang logik. Ya, dengan alasan dan hujah yang logik untuk menjawab soalan yang ketiga bagi gambar yang kedua. Baik, kita lihat slide seterusnya. Slide seterusnya atau gambar yang ketiga ialah mengenai seorang penunggang basikal. Ini penunggang basikal. Apakah ciri-ciri keselamatan yang digunakan atau yang dapat kamu lihat pada penunggang basikal ini? Bila kamu nak lihat ciri keselamatannya, macam mana dia mengutamakan keselamatan, lihat dari atas hingga bawah tepi kiri keliling kanan. Kelilingnya tepi kiri kanan. Baik, kalau lihat dari atas, kamu akan dapat nampak topi keledah. Baik, seterusnya apa? Okey, seterusnya fikirkan sendiri. Kita baca soalan yang kedua, senaraikan 3 ciri keselamatan yang diamalkan oleh penunggang basikal tersebut. Yang pertama, pemakaian topi keledah. Ni topi keledah untuk penunggang basikal. Yang kedua apa? Cuba lihat pada bahagian badan dia. Ada apa? Ada jaket. Cikgu rasa. Kemudian ada apa dekat siku dia dan lutut dia? Ada apa?
Seterusnya kamu perhatikan juga pada basikal dia. Apakah ciri-ciri keselamatan yang digunakan oleh penunggang basikal ini untuk mengutamakan keselamatannya? Baik, kita nak tengok soalan yang ketiga. Yang kedua tu sila jawab sendiri. Di situ ada banyak ciri-ciri keselamatan. Satu daripadanya sudah cikgu berikan, iaitu pemakaian topi keledar. Yang kedua dan ketiga awak perlu isikan. Cikgu rasa ada 4 atau 5 ciri keselamatan yang terdapat dalam gambar ni. Baik, yang ketiga soalannya, mengapakah penunggang ini perlu menggunakan jaket? Ya, ni jaket ya. Dan roda yang mempunyai pemantul cahaya. Kalau awak tengok jaket dia, warnanya ialah warna kuning. Begitu juga dengan roda basikal dia, terdapat kepingan yang memantulkan cahaya. Jadi, kamu harus berikan ya, hujah rasional mengapa penunggang ni perlu menggunakan jaket dan roda yang mempunyai pemantul cahaya. Baik, kalau sekali lagi kita tengok gambar ni agak gelap ya. Jadi kita bolehlah simpulkan gambar ini sebenarnya diambil pada waktu malam. Bila waktu malam, apa rasionalnya memakai jaket pemantul cahaya ini? Dan apa rasionalnya pakai roda basikal yang ada pantulan cahaya ni? Jadi berikan sebab yang awak fikirkan logik untuk menjawab soalan yang ketiga. Baik, kita tengok soalan atau gambar yang berikutnya. Ini gambar yang biasa awak boleh lihat di sekolah pun ya. Ini gambar seorang murid atau seorang pelajar. Dia buat apa ni? Gambar di atas menunjukkan seorang murid memasang rantai pada basikalnya. Baik, ini basikal dia. Dia pasang rantai pada besi yang dekat tepi untuk letak basikal dia, dekat tempat parking basikal awak atau tempat letak basikal awak di sekolah kita pun ada. Jadi, apa awak rasa? Ya, apa agaknya tujuan murid ni dia buat macam tu? Kenapa dia rantai basikal dia? Aku rasa awak boleh jawab soalan ini sebab soalan ini senang dan awak pun boleh jumpa selalu dalam kehidupan awak. Awak fikirkan alasan yang logik, ya, yang rasional, yang logik untuk menjawab semua soalan pada poster-poster yang pada poster ni atau gambar-gambar yang telah cikgu tunjukkan sebelum ini. Cikgu nak awak buat latihan ini dalam buku panjang. Jadi, awak salin gambar ni atau boleh lukis, sama ada lukis, scan. Kemudian awak tampal dalam buku panjang, salin bersama-sama dengan soalan-soalannya. Soalan 1, soalan 2, kalau ada soalan 3, salin juga soalan 3. Jadi buku awak mesti sekurang-kurangnya awak gunakan 4 helaian atau boleh juga 2 helaian, satu di atas dan satu di bawah. Soalan 1 dan 2 di atas, 3 dan 4. Okey, soalan 1 muka surat, 2 gambar. Ya, ataupun boleh juga 1 muka surat, 1 gambar terpulang pada awak. Tapi cikgu rasa kalau 1 muka surat, 2 gambar boleh kot muat. Jadi tolong buat dalam buku panjang dan hantar ke Padlet cikgu. Tolong ya murid-murid hantar ke Padlet cikgu, bukan ke handphone cikgu. Jangan hantar ke handphone cikgu sebab handphone cikgu dah full storage. Dapat cikgu tak nak terima pada handphone cikgu. Tolong hantar di Padlet cikgu.
Dan bila awak dah hantar, tolong tandakan awak sudah menghantar tugasan dan kehadiran awak sekali. Ya, sebab cikgu nak buat analisa penglibatan murid-murid dalam sesi PDPR kelas Bahasa Melayu Cikgu Sabah. Baik, cikgu rasa setakat ini dulu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.